Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan sambung matematik aliran kemahiran tingkatan 5, bab 5. Jadi hari ini kita akan lebih fokus dalam pengiraan bayaran balik pinjaman dan insurans. Okey, seperti biasa, sebelum kita sambung, kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko. Kalau di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Okey, setiap pinjaman akan dikenakan faedah atas pinjaman dari tarik pinjaman itu dilakukan. Terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman, iaitu faedah sama rata dan faedah atas baki. Jadi di sini kata kunci dia ialah ada dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman. Okey, iaitu satu ialah faedah sama rata dan kedua ialah faedah atas baki. Dan faedah sama rata ini biasanya ialah pinjaman untuk kereta ataupun motosikal. Dan faedah atas baki biasanya faedah untuk pengiraan pinjaman rumah ataupun hak tanah. Okey. Jadi kita tengok faedah sama rata dulu. Faedah sama rata ialah kadar faedah, ingat dia ialah kadar faedah yang dikira berdasarkan jumlah asal pinjaman ataupun prinsipal. Sebab itu simbol dia ialah P okey. Maksudnya jumlah yang kamu pinjam pada keseluruhan tempoh pinjaman tersebut. Faedah bulanan yang perlu dibayar adalah tetap ingat berapa jumlah yang kamu bayar pada setiap bulan, nilai dia adalah tetap. Kata faedah ini biasanya digunakan untuk pinjaman kenderaan atau peribadi okey. Maksudnya car loan, okey, motosikal loan ataupun personal loan okey. Pengiraan bagi pinjaman dan kadar faedah sama rata boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Jadi rumus ini mesti hafal, jadi cikgu buat bintang di sini. Okay. A, apakah maksudnya A di sini? Jumlah bayaran balik. Maksudnya jumlah yang kamu kena bayar kepada bank. Okay. Ini sudah termasuk prinsipal dan faedah dia. Okay. Maksudnya campur semua sudahlah. P di sini menuju kepada prinsipal. Okay. Maksudnya jumlah yang kamu pinjam daripada bank. A, kadar faedah tahunan. Maksudnya berapa faedah yang kena di-charge terhadap pinjaman kamu ialah ikut tahunan. Ingat, ikut tahunan. Unit dia ialah tahunan. T di sini ialah masa. Okey, tempo masa yang kamu pinjam sama juga unit dalam tahun. Okey. Jadi kita tengok contoh satu. Encik Yazid membuat pinjaman peribadi berjumlah RM50,000 daripada bank setiap dengan kadar faedah sama rata 7% setahun untuk tempoh 5 tahun. Apakah kata kunci dia? Apakah kata kunci soalan? Kamu mesti tahu. Pertama, kamu mesti tahu berapa pinjaman dia sudah buat, iaitu RM50,000. Dan apa kaedah yang dia pakai, iaitu sama rata. Dan berapa kadar faedah tahunan, iaitu 7%. Dan berapa tempoh dia pinjam, iaitu 5 tahun. Kata kunci ini kamu boleh gariskan sendiri supaya nanti kamu buat soalan, buat pengiraan, kamu boleh rujuk balik soalan lebih senang sikit. Okay? A, apakah soalan dia datangnya berapakah jumlah faedah yang perlu dibayar? Berapa jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Yazid? Maksudnya sekarang kamu kira faedah, ingat. Faedah sangat senang. Faedah yang dibayar untuk setiap insurans bulanan ialah RM50,000. Okay? Ini ialah jumlah yang dia pinjam RM50,000 tarat dengan 7%. Okey, ingat semasa buat pengiraan peratus mesti bahagi dengan 100 7 bahagi 100 tarat dengan tempoh masa iaitu 5 tahun Jadi maksudnya jawapan tekan kalkulator, jawapan ialah 17,500. Jadi ini ialah faedah yang dia kena bayarlah dalam masa 5 tahun itu. Boleh? B, berapakah jumlah bayaran balik yang perlu dibuat oleh Encik Yazid kepada bank setiap? Jadi kamu pakai jumlah yang dia pinjam campur dengan faedah yang kamu kira tadi di A itu. Jadi ini adalah jumlah bayaran balik dia lah. Okay. Mungkin ada pelajar tanya, cikgu kenapa dia tidak pakai rumus tadi? Bukan rumus tadi ada kan? Kalau kamu nak pakai rumus tadi kira pun boleh tak jadi masalah. Dia apakah rumus tadi Rumus tadi ialah A sama dengan P, betul? Tambah dengan PRT. Okey. Maksudnya kamu nak cari A inilah. Jadi A sama dengan P. P ialah prinsipal, jumlah yang dia pinjamkan. Jadi kamu boleh letak
Jadi kamu boleh letak 50.000 Oke, tambah lagi. Oke, P masih sama 50.000. A ialah kata faedah betul. 7/100. Tarik masa 5 tahun. Oke, unit dalam tahun. Jadi tarik dengan 5. Oke. Jadi kalau kamu perhatikan rumus dia, sebenarnya ini menunjukkan E, betul? Jawapan E. Anda nampak? Ini rumus belakang ini menunjukkan faedah lah, nilai faedah yang kamu kena bayar semasa kamu buat pinjaman. Dan ini merujuk kepada jumlah pinjaman yang kamu sudah pinjam. Supaya kamu tengok rumus belakang ini merujuk kepada sini E, betul? Jadi sebenarnya jawapan adalah sama lah. Sebab sini dia E sudah kira faedah. Jadi dia di sini dia tidak lagi pakai rumus lah. Dia terus tambah. Jadi akan dapat jawaban yang sama. Jadi kalau kamu kurang pasti, kurang pasti kamu boleh pakai E tambah ini kah. Jadi cadangan cikgu ialah kamu pakai rumus lah kira. Untuk langkah keselamatan kamu lah. Jadi kita tengok C. Berapakah insuran bulanan yang perlu dibayar sepanjang tempoh pinjaman tersebut? Jadi soalan minta insuran bulanan. Jadi berapa kamu kena bayar pada setiap bulan? Maksudnya dia bayar 5 tahun kan. Jadi 5 tahun. Jadi kamu kena taruh dengan 12. Kenapa taruh dengan 12? Sebab 1 tahun mempunyai 12 bulan, betul? Jadi dia bayar dengan 5 tahun. Jadi jumlah yang dia bayar ialah 60 bulan, 60 bulan. Jadi bayarlah insuran bulanan ialah jumlah yang dia kena bayar di B ya. Jumlah bayaran balik di B. Di sini. Dibagi dengan 60. Jadi kamu sudah tahulah setiap bulan yang dia kena bayar ialah 1125. Okey. Jadi kita tengok contoh 2. Encik Sukri membeli sebuah kereta bernilai 90.000. Jadi kata kunci pertama 90.000 dengan membuat pinjaman daripada sebuah bank. Boleh membayar wang pendahuluannya sebanyak 10%. Maksud ini 10% ialah wang pendahuluan dia, okey. Dan parkingnya dibayar secara insurans selama 9 tahun. Jadi kata kunci dia ialah 9 tahun. Kadar faedah sama rata dikenakan oleh bank ialah 3% setahun. Okey, kadar faedah. Jadi 4 kata kunci inilah. Hitung A. Jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Encik Sukri. Okey, maksudnya kamu boleh pakai rumus tadi itu, iaitu A sama dengan P tambah dengan PRT. Okey. A menunjukkan jumlah bayaran balik lah. Okey. Jadi jumlah pinjaman. Jadi kamu kena tahu P ini menunjukkan kepada prinsipal, betul? Maksudnya jumlah pinjaman dia. Walaupun kereta ini bernilai 90.000, ingat dia bukan pinjam 90.000. Okey. Sebab dia ada bayar itu wang pendahuluan 10%. Jadi kamu kena cari berapakah jumlah pinjaman sebenarnya dia pinjam daripada bank. Jadi ini mesti kira. Maksudnya harga beliau 90.000. Jadi tolak dengan wang pendahuluan dia yang dia bayar, iaitu 90.000 tolak dengan 10%. Ini adalah peratusan. Jadi tolak, tekan ke kereta, tolak dengan 9.000. Ini yang kamu kira. Jadi maksudnya ini adalah pinjaman dia. Maksudnya dia jumlah yang pinjam daripada bank ialah 81.000, bukan 90.000. Boleh faham di sini? Jadi ini sebagai P kamu, prinsipal kamu. Okey, seterusnya pengiraan. Diberi jumlah pinjaman ialah ini ya. Okey, ini ialah P kamu lah. Okey. A ialah 3%, kadar faedah dan masa ialah 9 dalam unit tahun, ingat. Dan kamu boleh pakai rumus yang tadi cikgu cakap. Okey, P ialah kamu ganti masuk 81.000 tambah dengan 81.000 taruh dengan 3% taruh dengan 9. Okey, ikut rumus tadi lah. Tekan ke kereta, dapat jawapan 21.870 campur. Jadi maksud ini yang jumlah yang Encik Sukri kena bayar balik kepada bank. Okey. Kamu tengok faedah dia ada 21.000. Sangat tinggi kan kadar faedah dia. Seterusnya kita tengok soalan B ya. Bayaran insuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Sukri. Okey, maksudnya setiap bulan dia kena bayar berapa? Jadi sama juga. Jadi 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan, betul? Jadi maksudnya kamu guna 9 tahun di sini. Taruh dengan 12. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, jawapan ialah 108 bulan.
Okey, maksudnya dalam 9 tahun itu mengandungi 108 bulan. Sebab itu dia bahagi dengan 108. Jawapan ialah setiap bulan dia kena bayar RM952.50. Boleh faham? Okey, selepas faedah sama rata, masih ingat ada faedah jenis yang kedua iaitu faedah atas baki. Jadi, faedah atas baki adalah kadar faedah yang dikira berdasarkan jumlah baki pinjaman ada pada setiap bulan tertentu. Okey, pada bulan yang tertentu. Maksudnya faedah ini di-charge ialah atas baki pinjaman kamu yang tinggal. Okey, maksudnya faedah setiap bulan tidak sama lah. Kalau kamu ada bayar pinjaman bank itu, kadar faedah ini biasa digunakan untuk pinjaman seperti pinjaman kandai janji, seperti pinjaman rumah atau pinjaman hak tanah lah, okey. Overdraft dan kad kredit, okey. Masih ingat video yang sebelumnya yang cikgu bincang mengenai kad kredit, masih ingat? Okey, macam mana mereka charge itu kamu hutang kepada bank itu, kad kredit itu mereka pakai kaedah faedah atas baki, okey. Oleh sebab jumlah baki pinjaman akan berkurang setelah bayaran dibuat, maka cas faedah yang dikenakan atas baki juga berkurang. Itu yang tadi cikgu cakap. Kalau kamu ada buat bayaran balik pinjaman bank, maksudnya setiap bulan itu faedah yang dikira itu adalah tidak sama. Kalau kamu bayar semakin banyak, maksudnya faedah yang kamu kena bayar adalah semakin kurang. Itu ialah kaedah faedah atas baki lah. Jadi mana satu lebih baik, nanti kita akan buat bandingan. Okey, soalan akan suruh kamu buat bandingan. Mana satu faedah lebih bagus untuk bank ataupun untuk pembinjam itu. Okey, kadar ini biasanya lebih menjadi pilihan berbanding kadar faedah sama rata lah. Okey, ini dia sudah beritahu kamu. Kadar ini lebih banyak dipilih berbanding faedah sama rata. Okey, nanti kita akan tengok kenapa. Okey, contoh 3. Puan Kaiso membuat pinjaman peribadi sebanyak 24,000. Jadi kata kunci pertama 24,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah 4%. Ini kadar faedah 4%. Apa kaedah dia? Atas baki, bukan sama rata lagi. Atas baki. Tempoh bayaran balik ialah 8 tahun. Kata kunci yang keempat. Dengan insuran bulanan adalah sebanyak RM200. Maksudnya dia bayar setiap bulan ialah RM200. Ini kata kunci yang kelima. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Puan Kaiso bagi 3 bulan pertama. Ini soalan minta. 3 bulan pertama, berapakah faedah yang dia kena bayar? Jadi pengiraan dia ialah bulan pertama. Jadi berapa faedah yang dia kena bayar? Jadi faedah bulan pertama jadi 24,000 darab dengan 4%. Ini 4% ialah faedah dia. Darab dengan 1/12. Apa maksudnya 1/12 ini? Okey, sebab dia hanya bayar pada bulan yang pertama, jadi 1/12. Kenapa 12? Sebab 1 tahun ada 12 bulan. Ingat, cikgu sudah cakap, faedah ini unit dia ialah tahun. 4% dalam 1 tahun. Boleh dalam masa 12 bulan itu. Tapi sekarang kamu nak kira bulan pertama, sebab itu kamu kena bahagi 12 ataupun darab dengan 1/12. Ini maksud dia lah. Boleh? Kalau kamu tidak darab ini 1/12, jadi kamu nanti kira nilai ini menunjukkan faedah dalam 1 tahun, bukan bulan pertama. Boleh faham di sini? Jadi sangat jelas pengiraan tekan kalkulator. Maksudnya faedah pada bulan pertama ialah RM80. Jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama, maksudnya kamu kena campur dengan prinsipal dia, maksudnya campur dengan pinjaman asal dia. Jadi 24,000 campur dengan RM8, jadi jawapan ialah RM24,080. Maksudnya ini adalah jumlah pinjaman pada bulan pertama. Okey, baki selepas bayaran insuran pertama, masih ingat berapa insuran dia bayar tadi ya? Setiap bulan dia bayar dengan RM200. Jadi maksudnya kamu pakai tadi RM24,080. Ini termasuk faedah dia RM80 sudah. Tolak dengan bayaran balik pinjaman dia iaitu RM200. Jadi berapa dia hutang lagi pada bulan seterusnya iaitu RM23,880. Boleh faham? Ini yang jumlah dia masih hutang pada bulan yang kedua. Jadi pada bulan yang kedua, jumlah baki pinjaman pada awal bulan kedua. Okey, ini yang dia masih hutang dari bulan 1. Jadi sama juga pengiraan kira faedah untuk bulan yang kedua. Jadi faedah bulan yang kedua dengan faedah bulan pertama tidak sama sebab
jumlah yang dia pinjam tidak sama lagi, oke. Sekarang jumlah dia pinjam ialah 23.880, bukan lagi 24.000 lagi ya. Sebab dia sudah bayar 200 tadi. Taruh dengan 4/100, taruh dengan 1/12. Tadi sudah cakap sebab dia untuk 1 bulan, jadi kamu kena bagi 12. Jadi maksudnya faedah pada bulan kedua ialah RM79.60. Tengok faedah bulan kedua dengan faedah bulan pertama tidak sama. Jadi kita kira faedah bulan pertama ialah RM80. Masih ingat? Faedah bulan kedua ialah RM79.60. Tengok, ya faedah semakin berkurang. Sebab kamu hutang dengan bank itu semakin berkurang. Jadi faedah pun akan berkurang. Berkurang sebanyak 40 sen. Jadi dia campur jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua. Dia campur prinsipal yang dia masih hutang kepada bank. Campur dengan faedah bulan yang kedua. Jadi ini yang dia masih hutang kepada bank. Ini yang dia masih hutang kepada bank. Dan dia ada bayar 200, jangan lupa. Setiap bulan dia ada bayar RM200. Jadi akhirnya yang dia masih hutang kepada bank ialah sebanyak RM23.759.60. Berbanding dengan bulan yang pertama, dia berkurang lagi sebab dia ada bayar 200. Jadi jumlah yang dia masih hutang kepada bank pada bulan yang kedua akan bawa kepada bulan yang ketiga. Macam tadi hutang yang kepada bank pada bulan pertama, akan bawa kepada bulan yang kedua. Jadi faedah pada bulan yang ketiga sama juga kira hutang yang dari bulan kedua itu taruh dengan 4/100, taruh dengan 1/2. Jadi nampak faedah bulan ketiga ialah RM79.20. Berbanding dengan bulan yang kedua, kurang lagi 40 sen. Maksudnya faedah pada bulan ketiga berkurang lagi sebab dia hutang berkurang. Jumlah pinjaman pada akhir bulan ketiga campur. Prinsipal dia, jumlah yang dia masih hutang kepada bank campur dengan faedah dia. Jadi maksudnya ini yang jumlah dia masih hutang kepada bank. Jangan lupa dia ada bayar RM200 setiap bulan. Bayar RM200, jadi kamu kena tolak. Jadi ini ialah jumlah sebenarnya yang dia masih hutang kepada bank pada bulan yang ketiga. Dan jumlah yang dia akan hutang ini, dia akan bawa kepada bulan yang keempat. Bulan yang keempat. Cikgu letak P4 Tapi kenapa sini tidak kira bulan keempat? Sebab soalan tadi masih ingat dia nak 3 bulan pertama, betul? Kalau kau masih ingat soalan tadi dia nak 3 bulan pertama saja. Sebab itu langkah dia pun kira 3 bulan saja. Dan soalan minta faedah yang belum dibayar oleh Puan Kaiso di sini, betul? Jadi dia pakai faedah yang bulan pertama masih ingat RM80, betul? Tadi kita sudah kira RM80 faedah bulan pertama. Dan faedah bulan kedua RM79.60. Dan faedah bulan ketiga RM79.20. Jadi campur semua tekan kalkulator. Ini ialah faedah yang dia kena bayar pada 3 bulan pertama, yaitu RM238.80. Seterusnya kita tengok contoh keempat. Jadi cetan yang membuat pinjaman sebanyak RM24.000. Jadi ini kata kunci pertama, RM24.000. Dan faedah atas bagi. Jadi faedah ialah 5%, kata kunci yang ketiga. Tempoh bayaran balik adalah selama setahun. Setahun 1 tahun saja. Kata kunci keempat. Dengan insuran bulanan ialah RM2.050. Kata kunci yang kelima. Hitung A. Jumlah faedah yang belum dibayar oleh cetannya. Jadi kamu boleh buat satu jadual. Ini langkah lebih panjang sikit. Jadi dia kira setiap bulan. Ada nampak? Bulan pertama kata faedah. Semua kata faedah sama 5%. Dia pakai pinjaman. Dia kira lah. Insuran bulanan RM2.050. Bayaran faedah 100. Ini kamu mesti tekan kalkulator sendirilah. Bayaran pokok ialah sebanyak ini. Soalan ini dia lebih susah sebab kamu kena kira 12 bulan. Jadi kalau kamu perhatikan bayaran faedah dia tengok semakin berkurang mengikut bulan, betul? Sebab dia ada bayar insuran bulanan, jadi akan mengkurangkan jumlah pinjaman bank dia, jadi semakin berkurang. Jadi apabila pakai pinjaman bank dia semakin berkurang, jadi secara langsung akan mengkurangkan bayaran faedah dia setiap bulan. Bayaran pokok di sini maksudnya berapa jumlah dia bayar pada bulan itu tolak dengan faedah dia. Jadi itu ialah bayaran pokok dia. Dan dia kira sampai 12 bulan, akhirnya dia boleh settle. Tak ada hutang lagi. You tengok pakai pinjaman, tak ada hutang lagi.
Dan insuran bulanan dia ialah sebanyak macam ini. Dan faedah dia ialah sebanyak 600. Dan bayaran pokok maksudnya bayaran betul-betul pinjaman bank itu, nilai pinjaman bank itu. Jadi maksudnya faedah ini ialah diuntung oleh bank lah. Kami pembinjam rugi tapi bank untung, betul? Berdasarkan jadual di atas, jumlah faedah yang dibayar oleh cek tanya pada akhir tempoh pinjaman ialah RM656.24. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Pembezaan jumlah faedah sekiranya cek tanya membuat bayaran balik dengan kadar faedah sama rata. Oh, ini dia suruh kamu kena buat itu bandingan, sudah ada nampak? Soalan ini awal dia ialah menggunakan kadar faedah atas baki. Tapi sekarang dia nak kamu kira menggunakan kadar faedah sama rata, okey, untuk buat bandingan nanti ya. Jadi B, kamu boleh kira faedah bagi kadar faedah sama rata, iaitu 24,000 yang dia pinjam dari bank, taruh dan 5%, okey, iaitu interest faedah dia, taruh 1 sebab 1 tahun bukan 12. Okey, cikgu sudah cakap biasanya unit masa bagi pinjaman ialah tahun, jadi kamu taruh 1 bukan taruh 12. Kalau sini kamu letak 12 salah sebab faedah di sini ialah rujuk kepada tahunan, okey? Tahunan bukan bulan. Jadi sama dengan RM1,200. Maksudnya ini yang faedah yang dia kena bayar kepada bank kalau dia pakai kadar faedah sama rata. Maksudnya lebih banyak, betul? Berbanding dengan RM656.24. Maksudnya lebih banyak, lebih kurang 2 kali ganda lebih banyak. Pembezaan jumlah faedah $1,200 dengan RM656.24. Jadi jawapan ialah 543.76 sen. Okey, jadi ini adalah cara pengiraan. Maksudnya dia bayar lebih banyak kalau dia pakai kadar faedah sama rata. Sebab itu banyak orang yang dia pilih itu kadar faedah atas bagian sebab lebih menguntungkan kepada kita pembinjam ini. Tapi dengan syarat dia ialah setiap bulan kamu mesti bayar dengan betul-betul lah. Kalau ada 1 bulan kamu tidak bayar, itu faedah memang berkali ganda bertambah itu. Sebab itu kamu mesti ada disiplin sendirilah. Setiap bulan mesti bayar dengan jumlah yang betul-betul. Boleh faham? Dan kamu boleh bayar lebih, tapi jangan bayar kurang lah. Okay? Seterusnya kita tengok contoh penyelesaian masalah. Okay, ini adalah contoh mereka buat bandingan. Okay? Pendapat bulanan Encik Rudi ialah RM3,000. Setiap bulan beliau menggunakan RM1,000 untuk menambung perbelanjaan harian. Beliau bercadang untuk membeli sebuah kereta baru bagi memudahkannya untuk berulang alik dari rumah ke tempat kerjanya. Beliau menghubungi 2 buah bank untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM32,000. Berikut ialah pakej pinjaman yang ditawarkan oleh 2 bank kepada Encik Rudi. Sebab itu kamu kena buat bandingan mana satu pinjaman lebih sesuai kepada kamu. Sebab biasanya kita nak bayar kurangkan, betul? Okay, ada 2 jenis bank. Satu ialah bank Hidayah, satu ialah bank Al-Raziq. Jadi jumlah pinjaman adalah sama, iaitu RM32,000. Tapi kadar faedah tidak sama. Okey, kadar faedah bagi bank Hidayah ialah 4%. Dan bagi satu bank Al-Raziq ialah 3.5%. Tempoh bayaran pun tidak sama. Ini ialah 6 tahun bank Hidayah dan bank Al-Raziq ialah 9 tahun. Dan penjamin ini perlu, bank Hidayah perlu, dan bank Al-Raziq tak perlu penjamin. Encik Rudi meminta pandangan anda untuk membantu beliau membuat pilihan yang terbaik dan berikan alasan anda. Jadi biasanya soalan penyelesaian masalah lebih susah sikit lah, okey? Ini yang kamu buat bandingan. Kedua-dua kamu boleh pakai rumusan yang jumlah bayaran balik itu, rumusan itu A sama dengan P tambah dengan PRT Jadi jumlah yang prinsipal yang dia pinjam ialah RM32,000, ini ialah P okey. Dan ini ialah P. Okey, ini ialah A, faedah dia 4%. Masih ingat bagi bank Hidayah. Dan ini T, okey, berapa dia pinjam? 6 tahun. Jadi ini ialah jumlah bayaran balik yang Encik Rudi itu mesti bayar, okey, iaitu RM39,680. Dan setiap bulan dia kena bayar berapa? Ingat, bagi dan 72 bulan. Sebab 6 tahun taruh dengan 12 bulan, jawapan ialah 72. Okey, ini mesti hafal lah, okey, 72 bulan. Jadi maksudnya setiap bulan dia kena bayar 551.11 lah, okey. Dan bagi bank Al-Raziq, jumlah bayaran balik, okey, sama kira ini P, ini A, 3.5% masih ingat faedah dia. Dan masa 9 tahun. Okey, jumlah bayaran balik dia lebih banyak berbanding dengan bank Hidayah, betul?
RM42.080. Okey. Jumlah bayaran balik lebih banyak bagi Bank Al-Raziq. Tetapi bayaran bulanan dia lebih kurang. Kamu tengok okey, RM42.080 bahagi dengan 108 bulan. Sebab kenapa? Sebab 9 tahun kan antara dengan 12 bulan. Jadi jumlahnya ialah berapa bulan? 108 bulan. Okey, jadi kamu tengok bayaran bulanan lebih kurang berbanding dengan Bank Hidayah, iaitu RM389.63. Jumlah Bank Al-Raziq lebih banyak berbanding dengan Bank Hidayah. Okey, maksudnya kalau kamu pilih Bank Hidayah, kamu lebih untung sikit lah sebab jumlah bayaran kamu lebih kurang sikit. Betul? Tetapi bayaran bulanan Bank Al-Raziq lebih kurang berbanding dengan Bank Hidayah. Sebab kenapa? Bank Hidayah kamu kena bayar 6 tahun, betul? Masa dia lebih singkat. Tapi Bank Al-Raziq kamu kena bayar 9 tahun. Jadi masa tidak sama. Sebab itu kalau banding jadi memang Bank Al-Raziq kan masa dia lebih panjang. Sebab itu bayaran setiap bulan dia memang berkurang. Okey. Biasanya kita peminjam kita tengok ini. Okey, jumlah kamu kena bayar kepada bank. Dan juga tengok inilah sama ada kamu setiap bulan dapat bayar amount ini atau tidak. Kalau sanggup bayar hutang ini RM551.11, memang kita pilih bank inilah. Kalau tak sanggup terlalu banyak, terlalu beban kamu, jadi biasanya kita pilih yang lebih kurang inilah. Walaupun akhirnya jumlah kamu kena bayar banyak, betul? Jika dilihat dari segi jumlah faedah yang dikenakan, Encik Rudi perlu memilih Bank Hidayah. Ada nampak? Dari segi jumlah, dia kena pilih Bank Hidayah. Sebab jumlah dia lebih kurang, memang lebih menguntungkan peminjam. Kerana memberi jumlah faedah yang lebih rendah, namun tempoh pembayaran yang lebih singkat dan menyebabkan bayaran insuran bulanan lebih tinggi. Jika nilai bayaran insuran bulanan tidak membebankan Encik Rudi, maka pinjaman Bank Hidayah adalah lebih sesuai. Sebab itu biasa kita tengok dua nilai ini, okey? Berapa jumlah kita bayar kepada bank dan berapa bayaran bulanan yang kita kena buat. Kalau tidak membebankan kamu, biasanya kita memilih jumlah bayaran balik yang lebih kurang sikit lah. Sebab lebih menguntungkan kita peminjam ini Jadi video ini kita bincang dua faedah, betul? Dua faedah untuk bayaran balik pinjaman Jadi faedah pertama ialah faedah sama rata dan faedah kedua ialah faedah atas baki. Jadi harap perbincangan contoh hari ini boleh menolong kamu lebih faham. Jadi seperti biasa, kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, okey? Bye-bye.